bahawa antara tajuk yang paling sukar untuk diperkatakan, terutama saya yang fakir dan daif ini, ialah apabila nak bercerita tentang Rasulullah. Kerana Rasulullah berada pada kedudukan yang sangat istimewa, sedangkan yang nak cerita tentang Nabi ni, Masya Allah, penuh dengan kelalaian, kealfaan, penuh dengan dosa dan kelemahan. Jadi sebab tu saya minta tuan-tuan tolong doakan sama-sama agar Allah beri bantuan kepada saya, agar saya dapat memberikan apa yang sepatutnya Allah hendak saya sampaikan dalam majlis ini. Allahul-Azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih yang saya hormati, yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz Fakhruddin, Tuan Imam, Tuan Bilal, tim pengurusi dan tim ahli jawatan kuasa surau. Seterusnya saya kira yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat sidang jamaah surau Baitur Rahman yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau, pihak penganjur kerana memberikan kepercayaan kepada saya, ruang dan peluang kepada saya yang fakir dan daif ini, yang dengan peluang ini saya dapat bersua muka bersama dengan insan-insan yang mulia yang ada di sini, dan saya doa pada Allah di atas kepercayaan baik. Saya kira terutamanya Al-Fadhil Ustaz lah, mungkin surau ni pun tak kenal saya kalau mungkin Ustaz Fakhruddin tak bagikan nama. Terima kasih, dan saya doa pada Allah agar biarlah ya Allah pertemuan ini akan dapat mengeratkan lagi ukhuwah Islamiah antara kita sesama kita. Allah menambahkan rasa kasih sayang dalam hati kita walaupun kita berada di akhir zaman yang rasa sayang kepada saudara itu kian hilang. Setelah Rasulullah membina dengan bersungguh-sungguh agar terbina kasih sayang yang erat. Dan saya doa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, walaupun pertemuan kami tidaklah panjang lama malam ini, tetapi wahai Allah, kami nak masuk dalam golongan yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok golongan orang yang Allah akan simpan mereka di bawah lindungan arasy Allah, di bawah zil, lindungan bayangan Allah, teduhan dari Allah. Hari yang tidak ada lindungan sama sekali, melainkan hari itu hanya ada lindungan dari Allah. Siapakah mereka yang akan duduk salah satu daripada golongan yang kita boleh katakan golongan VIP padang mahsyar? Very important person. Kita bukan tak biasa hari ni kan, kadang-kadang kan kita pergi ke majlis, ada kemah khusus ditulis VIP. Kita tak boleh masuk. Kita tengok makanannya beza dengan kita, kursi pun beza dengan kita. Itu dunia. Akhirat juga ada golongan yang Allah memang simpan begitu. Kita tak boleh masuk kalau kita tak dapat berada dalam kelompok tersebut.
Maka kelompok itu, kata Nabi, salah satu yang saya harap saya dan tuan-tuan dapat dia pada malam ini, kata Nabi, salah satu daripada mereka itu adalah wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata Nabi, salah satu daripada kelompok yang akan Allah simpan, jadikan kelompok istimewa di padang mahsyar itu adalah dua orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dan inilah saya harap saya dan tuan-tuan dapat pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, seperti yang diamanahkan kepada saya dapat rasa bahawa antara tajuk yang paling sukar untuk diperkatakan, terutama saya yang fakir dan daif ini, ialah apabila nak bercerita tentang Rasulullah. Kerana Rasulullah berada pada kedudukan yang sangat istimewa, sedangkan yang nak cerita tentang Nabi ni, Masya Allah, penuh dengan kelalaian, kealfaan, penuh dengan dosa dan kelemahan. Jadi sebab tu saya minta tuan-tuan tolong doakan sama-sama agar Allah beri bantuan kepada saya, agar saya dapat memberikan apa yang sepatutnya Allah hendak saya sampaikan dalam majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang saya kasih sekalian, boleh ke kalau saya nak minta beberapa permintaan? Itu pun kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa, tak jadi masalah. Boleh ke yang pertama, tuan-tuan, saya bercadang, oleh kerana kita pun dah masuk ke bulan yang bukan lagi Rabiul Awal, kita masuk pada akhir, dan orang dah memperkatakan tentang Maulidur Rasul ini ataupun tentang Rasul ini di mana-mana. Jadi saya berfikir, sebab ayah saya pesan pada saya, berilah ceramah pada orang yang tak tahu, muzakarahlah dengan orang tahu. Jadi saya yakin di hadapan saya adalah orang-orang tahu tentang Nabi. Jadi saya lebih suka menukar daripada ceramah kepada muzakarah malam ni tentang Rasulullah. Boleh ke tuan-tuan? Tu permintaan pertama saya. Boleh ke? Boleh ke? Allah baik sungguh. Tempat lain tak boleh, tuan-tuan. Tempat lain ceramah-ceramah je lah. Kenapa nak kena tukar dia punya genre dia? Okey, baik. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, permintaan hamba yang fakir ni ialah supaya kadang-kadang duduk dalam majlis ilmu ni rasa macam panjang sangat. Dia tak sama macam bincang politik. Bincang politik sampai tengah malam sekejap je rasa. Tapi bincang dalam majlis ilmu ni kadang-kadang rasa panjang. Maka saya rasa nak buat aktiviti sikit, tuan-tuan. Jadi aktiviti itu tentulah tak sesuai tiba-tiba saya ajak tuan-tuan berzumba. Tak manis sekali nampaknya. Jadi saya nak mungkin aktiviti simple je. Kalau ada doa, saya harap kita baca doa tu bersama-sama. Maknanya kalau ada doa, jom kita baca doa sama-sama. Jadi kita jadikan aktiviti kita adalah sama-sama membaca. Bukan saya baca, tetapi kita sama-sama baca. Ni yang kedua. Tuan-tuan boleh ke tak? Boleh juga. Ya Allah, mudahnya kalau berunding orang baik ni, tuan-tuan ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga. Boleh tak kalaulah tiba-tiba ada satu amalan itu kita nampak dia baik, maka kita terus lakukannya sekarang dalam majlis ini. Maknanya kalau ada nanti kita bincang ada benda-benda baik yang kita boleh amal, kita amalkan dalam majlis ini juga. Boleh ke tuan-tuan? Allah, mudahnya berunding orang baik ni Allah. Setengahnya memang boleh tapi dengan syarat. Tu yang tak tahan tu. Ustaz ada? Ustaz tak ada. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, okey, sebab saya dah minta 3 dan tuan-tuan okey, baik tak kita mulakan dengan doa dulu. Kita mulakan dengan doa sama-sama insya-Allah. Baik. Mari kita mulakan sebab nak bincang tentang Nabi, saya tak kuat nak bincang melainkan saya berdoa, ada senjata doa dan kemudian barulah kita boleh berbincang tentang Nabi. Dan doa ini tuan-tuan semua yang saya hormati, tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Ibnu Majah daripada jalan Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sendiri bercerita apa amalan Nabi setiap hari, terutama di awal pagi. Maka walaupun kita berada di lewat malam, tetapi mari kita ambil roh doa Nabi ni sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita baca 2 kali lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, semua yang dikasihkan kita akan baca 1 kali yang akhir, dan kita tahu makna doa ini adalah, ya Allah, aku minta pada Engkau, ya Allah, benar-benar minta adalah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya, 3 benda yang Nabi, kalau kita nampak, kita dapati bahawa sebenarnya 24 jam kita, inilah benda yang kita kena isi dalam 24 jam kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Tuan-tuan, kalau saya nak macam satu, orang kata affirmation, satu pengukuhan bahawa 3 benda tadi yang Nabi minta, maka fahamlah kita bahawa yang terpenting dalam hidup kita, yang paling utama adalah, mungkin saya tanya, mungkin untuk tuan-tuan berikan jawapan kepada saya, untuk saya lihat adakah apa yang saya sebutkan itu memang tuan-tuan nampak perkara tersebut. Apakah benda yang paling penting dalam hidup berdasarkan kepada hadis doa yang kita bacakan sebentar tadi? Tuan-tuan, saya sedang tanya. Tak macam tanya ya? Dia ni ceramah ke apa? Tak, kali ni tanya tuan-tuan. Dan tanya pun tuan-tuan, jangan tuan-tuan katalah dia ni nak test, tak. Supaya meriah suasana sahaja. Ya, tak kira apa pun jawapannya, baik, pastinya jadilah sebuah muzakarah. Baik tuan-tuan, daripada hadis tadi, daripada doa tadi, apakah yang terpenting dalam hidup kita? Saya tak berapa dengar. Kenapa saya tak berapa dengar? Apa yang pertama? Baik, alhamdulillah. Jawapannya adalah yang paling utama bukan ilmu. Yang paling utama bukan ilmu. Apa yang paling utama? Ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita tak perasan kan? Apa beza? Beza tuan-tuan. Kalau tidak, masakan Nabi baca dalam hadis riwayat Muslim. Kalau tadi Ibn Majah, Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi menadah tangan dan berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi Nabi minta, ya Allah, berilah aku ilmu bermanfaat. Dalam hadis riwayat Muslim, ya Allah, aku tak nak, ya Allah, jangan aku berlindung dengan Engkau, ya Allah, ilmu yang tak bermanfaat. Jadi menunjukkan bahawa yang perlu dalam hidup adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila kita nak bercerita tentang Nabi pada malam ini, suluhannya adalah mesti ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya semata-mata ilmu. Bukan hanya semata-mata ilmu. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau semata-mata ilmu mungkin cerita tentang Nabi, tetapi mungkin tak sama macam ilmu bermanfaat cerita tentang Nabi. Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan tengok dalam syarah Ibn Kathir, dia nakalkan satu perkataan Imam Hasan Basri. Dia kata apa dia? Imam Hasan Al-Basri berkata, ilmu yang bermanfaat sifatnya adalah ilmu yang terbit dan jatuh ke dalam hati. Lantas Imam Al-Ghazali berkata, ilmu yang bila jatuh dalam hati, kriteria dia adalah makin kita belajar, makin kita nampak kepada lemah diri sendiri, makin kita menyuluh kepada diri kita sendiri,
menepati hadis Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmizi daripada Syaddad ibn Ausin, kata Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsah. Kata Nabi, orang bijak ialah orang yang kerja hariannya adalah menilai dirinya sendiri. Jadi ilmu bermanfaat, cerita tentang Nabi, tetapi fokus pada diri sendiri. Ilmu tak bermanfaat, cerita tentang Nabi, fokus tentang orang. Mula cerita tentang orang, orang sana, orang sini, salah sana, salah sini, tanpa sedar benar apa yang ditulis oleh para ulama. Lau kana al-ilmu min duni tuqa syaraf, lakana asyrafu khalqillah iblis. Kalaulah ilmu itu semata-mata kita kagum terhadapnya, dan kita anggap itu sebagai syarafun, kemuliaan, lakan nescaya yang paling hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah namanya adalah iblis. Jadi adakah kita nak pada malam ni bercerita tentang Nabi tetapi dengan ilmu tak bermanfaat, tapi makin belajar makin rasa pandai, makin belajar makin rasa hebat? Tak seperti Imam Asy-Syafi'i, yang Imam Syafi'i menyatakan bahawa kullama zadani ilma zadani fahma an-jahli. Aku setiap kali aku duduk dalam majlis ilmu dan aku faham satu ilmu, makin bertambah faham betapa jahilnya aku. Jadi makin banyak ilmu, makin rasa tak pandai, makin rasa tawaduk, makin rasa rendah diri. Ilmu tak bermanfaat, sedikit dapat, tetapi caranya kadang-kadang mengatasi mana-mana ulama muktabar. Kenapa? Sebab ilmu tak bermanfaat. Jadi tuan-tuan, itu sedikit orang kata saya menasihati diri saya, mengingatkan diri saya, takut kita terlupa. Maka hari ini, bila kita nak lepaskan anak kita ke sekolah, ke asrama, ketika salam, bisik kat telinga anak, anak, silalah tuntut ilmu yang bermanfaat. Anak, tuntutlah ilmu bermanfaat. Kita duduk dalam majlis ini yang kita minta dari Allah, ya Allah, kami nak cerita tentang Nabi, berilah kami tentang Nabi ilmu yang bermanfaat. Maka semua yang dikasih sekalian, ilmu inilah yang kita nak sama-sama bincangkan. Baik, oleh kerana tajuk pada malam ni berkaitan tentang Nabi, kemudian berkaitan tentang syafaat, rahmat, maka izinkan saya nak mulakan perbincangan seperti kalau kita buka kitab Ibn Hisham, kita akan mendapati dia membawa beberapa hadis, dan saya kongsikan satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Bani Hashim min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim, fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu, wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahawa Allah telah memilih saring daripada anak-anak Nabi Ismail itu keturunannya yang bernama Kinanah. Dan Allah pilih lagi daripada Kinanah tersebut anaknya keturunannya yang bernama Quraisy. Daripada Quraisy Allah pilih lagi, maka keturunan yang terpilih adalah Bani Hashim. Maka kata Nabi, aku adalah yang terpilih daripada Bani Hashim. Mana kalau keturunan yang sangat mulia, maka aku daripada keturunan yang sangat mulia, maka aku daripada yang terpilih daripada Bani Hashim. Fa ana sayyidu waladi Adam. Maka kata Nabi, maka aku adalah sayyid, penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhar. Aku bercakap bukanlah kerana aku nak bermegah dan membesarkan diri. Wa awwalu, akulah yang pertama yang tanshaqqu anhul ard. Bila dunia kiamat, maka pertama ditiup sangkakala, yang pertama keluar dibangkitkan pada hari kiamat, aku, kata Nabi. Wa awwalu syafi'. Akulah yang pertama Allah beri izin untuk beri syafaat. Wa awwalu musyaffa'. Akulah yang pertama Allah perkenankan syafaat aku. Jadi sebab itu tuan-tuan, malam ni daripada hadis itu saja kita mendapati banyak benda yang menarik yang kita boleh dalamkan dalam muzakarah kita pada malam ini. Jadi sebagai permulaan juga semua yang saya kasih sekalian, saya suka kalau boleh kita sama-sama melihat kembali, sebab itu jalurnya. Maka dalam di kalangan para muarrikh, para muhaddith, maka mereka menyebut nama Nabi. Nama Nabi SAW adalah nama Nabi Muhammad adalah
Muhammad bin tengok kan jawab sambil marah kan. Ustaz, agak-agaklah nak test kami. Anak kami, cucu kami pun boleh. Bukan nak test tuan-tuan, ya. Setengah kata nak test lah perang Khaybar. Berapa hari pengepungan Nabi, berapa banyak tamar yang dibakar ketika itu. Tak tuan-tuan. Ini sebagai permulaan sahaja. Baik, nama Nabi Muhammad, ya, sebab nama Nabi Muhammad Nabi sebut dalam hadis, nama Nabi dalam kitab Taurah namanya adalah Ahyad. Ya. Kemudian nama Nabi dalam kitab Zabur adalah Mahi. Nama Nabi dalam kitab Injil adalah Ahmad. Nama Nabi dalam Al-Quran adalah Muhammad. Jadi oleh kerana nama Nabi dalam Quran adalah Muhammad, maka marilah kita cuba tengok sebagai permulaan ini untuk kita lebih dalam tentang Nabi. Maka kita tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub. Tuan-tuan, kalau saya terlupa boleh tuan-tuan support saya nanti. Kalau saya terlupa boleh tuan-tuan support saya. Alhamdulillah. Cara senyum tu memang boleh membantu, alhamdulillah. Ustaz, kita bukan tak pernah minta tolong orang kan. Bila dia buat muka masam, bila kita kata minta tolong tu memang tak ada harapan. Tapi cara-cara tuan-tuan senyum tu Masya Allah boleh bantu saya kalau saya tiba-tiba lost sebentar nanti, ya. Baik. Saya pergi Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Masya Allah, tu saya terlupa tuan-tuan. Masa saya cubalah nak ingat riwayat keturunan Nabi ni tuan-tuan, daripada jalan Ibnu Hisham, daripada Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, daripada Ibnu Ishaq Al-Muttalibi, yang paling susah nak ingat adalah Ismail bin Ibrahim. Allahu Akbar. Yang saya paling susah tuan-tuan, tapi di sini tanpa ada sebarang tekanan. Ketika saya terlupa Ismail, Ibrahim. Ya, baik ya sahabat, ya. Ada yang di belakang mungkin sambil mengantuk. Ibrahim. Boleh jawab walaupun maknanya yang tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub. Itu senang kan? Sebab yang susahnya adalah Ismail bin Ibrahim. Alhamdulillah, kalau macam ni saya kira perbincangan kita akan cepat sampai ke destinasi insya-Allah. Sebab yang susah adalah Ismail bin Ibrahim. Bolehkah tuan-tuan kita habiskan perbincangan kita? Insya-Allah. Bolehkah nak habiskan perbincangan kita? Okey, Ibrahim bin tak apalah kan, bukan tak nak bagi tahu, tapi mic kan ada dekat saya kan. Zuramli lah seorang habiskan. Jadi insya-Allah saya habiskan. Tuan-tuan just tolong cek sahaja. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfakhshat bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnuh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sith bin Adam alaihi salam. Semua yang saya hormati, bila kita lihat cuma walau bagaimanapun, kalau kita lihat dalam kitab menuliskan bahawa bahkan kitab berzanji yang orang tua kita baca, mereka akan menyatakan bahawa daripada Nabi sampailah kepada Adnan
itu adalah tidak ada khilaf di kalangan para ulama hadis. Adapun ke atas, maka tidak ada siapa yang boleh mendakwa, cuma saya bawakan satu catatan. Ada beberapa catatan-catatan yang lain, maka tak siapa boleh memastikan itu benar. Yang benar adalah daripada yang kita baca tadi, daripada Nabi Muhammad sampai pada Adnan. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, apabila kita nak bercakap tentang Nabi, cuma ada satu cabaran lah tuan-tuan. Ada satu cabaran yang besar bila cakap tentang Nabi, bila kita cerita dalam majlis Maulidun Nabi, zikra Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun, kita ada satu cabaran tuan-tuan. Cabarannya adalah Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini agak cemas saya tuan-tuan. Agak cemas sebab banyak saya akan bercakap tentang nama Nabi malam ni. Maka Nabi sebut dalam hadis al-bakhilu. Apa kita nak terjemah tuan-tuan? Al-bakhilu. Al-bakhil. Al-bakhilu. Kita nak terjemah apa tuan-tuan? Saya rasa semalam ada kuliah. Semalam ada kuliah ke? Minggu sudah ada? Mungkin minggu sudah kuliah tajuknya adalah kurang berbicara kan? Tajuknya menjaga kata-kata kon ya. Sekiranya berkata-kata itu daripada perak, nescaya diam itu daripada emas. Maka sebab tu tuan-tuan menjaga kata-kata kan tuan-tuan. Tapi macam mana kita nak bermuzakarah kalau semua pakat diam saja tuan-tuan? Al-bakhilu diterjemahkan sebagai apa semua yang saya hormati? Orang yang tuan-tuan tengok ya. Saya terjemah yang sampai al-bakhil itu adalah orang yang kalau sebut nama aku tapi dia tak selawat pada aku. Jadi Nabi gunakan perkataan, Nabi katakan orang itu namanya al-bakhilu. Jadi saya takut nanti kita banyak cakap tentang nama Nabi, tiba-tiba keluar daripada majlis ini, malaikat yang berada dalam majlis ini memandang kita, oh si bakhil, oh si bakhil, si bakhil sedang duduk dalam majlis ilmu, si bakhil yang sedang memandu pulang ke rumahnya, si bakhil yang sedang makan bersama dengan isterinya. Saya tak nak tuan-tuan, sebab tu masya-Allah ni cabaran dia. Cuma tuan-tuan, apa makna al-bakhil di sini tuan-tuan? Saya minta izin minum boleh? Saya mohon izin untuk minum boleh? Terima kasih. Sebab guru saya pesan, jangan makan dan minum satu benda yang semua orang nampak tapi kita seorang yang makan. Sebab kalaupun halal, ada halal jakim, tapi berkatnya sangat sedikit. Jadi sebab tu tips untuk berkat banyak, jangan ambil gambar post dalam grup. Tapi tak nak post lah, nak buat macam mana kan? Sebab bukannya haram pun, tapi berkat yang makan jadi kuat ibadat makin hilang. Makin makan bila tak berkat makin berat ibadat. Baik-baik, kita tinggalkan sekejap isu tu. Di mana tadi tuan-tuan? Masya Allah, hebatnya tuan-tuan, ya Allah. Saya dah lupa tuan-tuan. Betul lah ya, Ustaz Fakhruddin, yang hadis Nabi SAW dalam Sunan Abu Dawud. Kata Nabi, naddarallahu mra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amin sami'in. Allah akan beri cahaya orang yang mendengar daripada kami dan menyampaikan seperti yang dia dengar. Tapi kata Nabi, berapa ramai orang yang disampai itu lebih cerah berbanding orang yang menyampai. Tuan-tuan percaya hadis tu? Kan berlaku tadi kan? Saya dah lupa tapi tuan-tuan cerah sehingga tuan-tuan Masya Allah boleh ingat di mana kita pun. Baik, apa makna al-bakhilu tuan-tuan? Al-bakhilu. Okey. Al-bakhilu tuan-tuan, Nabi nak bagi tahu bukan kedekut. Tetapi tersangat kedekut. Saya nak tanya tuan-tuan, sama ada orang kedekut dengan tersangat kedekut? Sama ke tak sama? Tak sama. Nabi sedang nak sampaikan sebab orang kedekut, bakhil adalah haji bakhil, tetapi bukan bakhil, bakhil dibina di atas isim fa'il sirah ala mubalaghah. Maknanya Nabi nak sampaikan bahawa orang yang bakhil, kita buat solat Jumaat ke?
Di atas mimbar ini khatib akan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul kan? Wahai orang yang Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, bukan telah berselawat, bukan shalla 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi maknanya sedang, present. Sekarang Allah sedang berselawat. Malaikat sedang berselawat pada Nabi SAW. Wahai orang yang beriman, selawatlah dan berilah salam kepada Nabi. Maknanya tuan-tuan, orang itu dianggap bakhil kalau duduk sorang-sorang, boleh bercakap, sihat afiat, waras akal, tapi tak nak selawat, sedangkan tahu Allah dan malaikat berselawat. Tetapi jadi lebih bakhil, tersangat bakhil ialah dahlah tak selawat, tapi sebut nama aku pun masih belum berselawat pada aku. Nabi kata ini orang yang al-bakhilu, orang yang tersangat bakhil. Jadi sebab itu saya ingatkan diri saya tuan-tuan, bila kita banyak mendengar tentang Nabi, takut tak selawat, maka kita dicop sebagai orang yang bakhil. Jadi itulah cabaran tuan-tuan bila kita nak bercakap dengar tentang Nabi. Maka contoh, cuba saya buat tuan-tuan. Maka Nabi, ya, cuma pilihan tuan-tuan boleh cakap kuat pun tak apa, perlahan pun okey. Sebab saya pernah satu dewan yang ramai, tak tahu dia orang semangat jenis selawatnya ni, maka saya pun sebut, maka Nabi Muhammad sallallahu, kejut saya tuan-tuan sampai akhirnya hilang point. Saya cakap apa tu? Dia setiap kali sebut nama Muhammad, Nabi Muhammad, selawat. InsyaAllah kita azan terlebih dahulu. Al-Fadhil Ustaz dan jamaah, macam mana ya, sebab kuliah ni saya rasa kuliah maghrib. Bila masuk Isyak habislah kan. Jadi macam mana tu, boleh ke sambung ataupun boleh? Allah, jadi kita sambung sikit lagi lah ya, insyaAllah. Kalau main bola pun dia ada waktu apa tadi pagi, waktu kecederaan. Berita baiknya adalah waktu kecederaan tak sampailah separuh masa kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan. Cuma tadi, apa yang kita berhenti di mana tadi tuan-tuan? Sebelum azan tadi. Ya? Orang yang selawat lah ya? Selawat ya? Okey. Dan sebab itu semua yang dikasihan, sebelum apapun, bila cakap tentang Nabi ni, benda yang paling lahir, yang paling mudah ya untuk kita lah, makam kita ni orang yang jauh, orang yang mungkin sibuk dengan dunia, maka galakan untuk kita daripada Nabi sendiri adalah memperbanyakkan selawat ya, banyak selawat. Cuma saya baru ni ada semalam ada orang hantar satu, ada daripada, yalah, rujukannya min TikTokin ya, ada min TikTok. Ada orang bagi tahu lah, saya tengok muslimah kebetulan, dia kata janganlah kita ni berselawat banyak-banyak sangat, nanti berlebih-lebihan mengangkat Nabi mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adalah yang kawan minta saya jelaskan. Saya kira mungkin sebab TikTok ni kadang-kadang dia punya capaian dia banyak kan. Semua yang saya kasih sekalian, kalau kita faham selawat itu, dia adalah satu mekanisme untuk supaya Allah itu sentiasa lebih tinggi berbanding Nabi. Sentiasa dialah mekanisme dia. Dialah mekanisme dia. Baik. Contoh tuan-tuan ya. Sekarang saya kata Allah. Sekarang saya kata Rasulullah. Tuan-tuan perasan tak? Kalau sebut Allah, ada tak kita sebut apa-apa? Kita tak sebut apa-apa. Tetapi bila kita sebut Rasulullah, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul tak tuan-tuan? Baik. Kelihatan seperti Nabi nak mengangkat diri Nabi berbanding Allah itu sendiri. Sebab Nabi tak pernah kata kalau kamu sebut Allah tetapi kamu kena sebut begini, tetapi Nabi sebut kalau sebut nama aku kamu kena selawat. Betul tak? Dan sehingga disalah faham. Nampak? Disalah faham bahawa siapa yang selawat banyak,
maka nescaya dia akan jadikan bahawa dia lebihkan Nabi berbanding Allah. Sedangkan saya sebutkan ulama berkata selawat itulah mekanisme yang Nabi ajar supaya apa? Supaya kita tahu kedudukan Allah itu jauh lebih tinggi berbanding dengan Nabi. Baik, contoh macam ni tuan-tuan. Ya. Katalah ini kedudukan Nabi Muhammad. Baik, tuan-tuan tengok kedudukan ni, maka ini Nabi Muhammad. Baik, saya sebut nama Nabi Muhammad. Tuan-tuan kenapa? Tuan-tuan kena sebut apa? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Allah berselawat. Kita letaklah kedudukan Nabi tinggi. Maknanya Nabi nak minta supaya kedudukan, kita nampak bahawa kedudukan Allah itu sentiasa lebih daripada Nabi SAW, dan tak mungkin, bahkan mustahil berlaku orang makin selawat. Sedangkan selawat adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi tahu bahawa ada agama yang lain, bahawa bila dia angkat Nabi mereka terlampau hebat, maka pada ketika itu mereka letak Nabi mereka seperti Tuhan ataupun sama dengan Tuhan. Maka sebab itu mereka menyebut nama Nabi itu yang kemudian mereka sangka sebagai Tuhan. Sedangkan Nabi gunakan selawat nak mengajar kepada kita bahawa dengan sebab selawat Allahumma salli, maknanya Allah berikan selawat, Allah beri rahmat, maka Nabi itu berada jauh. Maka sebab itulah semua yang dikasihkan sebenarnya tak ada isu pun kalau kita faham seperti apa yang difahami oleh semua kita. Sebab selawat ni saya nak tanya tuan-tuan, kena sikit ke kena banyak ya? Apatah lagi yang tak banyak dengar tadi tu, memang patut sungguhlah kita tak banyak selawat. Dah memang tak berapa banyak selawat. Tiba-tiba dengar pula tadi, oh eloklah kita tak banyak selawat. Dalam hadis Nabi SAW. Baik, dalam hadis Nabi SAW, Nabi dalam hadis ini juga dalam Sunan Imam At-Tirmizi daripada Ubay ibn Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thulutsal laili qama faqala ya ayyuhan nas uzkurullah qad ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fi. Saya terjemahkan separuh, nanti kita sambung lagi berbincang insya-Allah. Kata Ubay bin Ka'ab ni yang pertama saya nak Umar lantik menjadi imam untuk tarawihkan orang ramai, menunjukkan suaranya, bacaannya, Al-Qurannya sangat bagus. Kata Ubay bin Ka'ab, ketika berlalulah 2/3 daripada malam, zahaba thulutsal lail. Bila berlalu 2/3 malam, maka Nabi akan bangun daripada tidur. Maka Nabi keluar, Nabi mendapati ramai orang yang telah ada di Masjidun Nabawi, ya, di Masjid Nabi itu. Maka Nabi menyebutkan, ya ayuhan nas uzkurullah, wahai manusia ingatlah Allah, wahai manusia ingatlah Allah, wahai manusia ingatlah Allah. Akan datang, pasti datang tiupan sangkakala yang pertama, dan akan datang pula tiupan sangkakala yang kedua. Dan Nabi sebut ja'al mautu bima fi, ja'al maut, telah datanglah mati dan bersama-sama dengan kematian. Datanglah kematian dan benda-benda yang sama datang dengan kematian. Kematian tak datang seorang, dia datang dalam geng dia. Bersama dengan kematian adanya sakaratul maut. Bersama dengan kematian si mati akan memilih antara mati husnul khatimah, su'ul khatimah. Orang yang mati akan merasai bagaimana tertutupnya pintu taubat sekarang ketika masih terbuka. Tetapi bagi si mati, dia akan datang mendapati bahawa gelap pintu taubat tertutup untuknya. Bagi si mati, saat dia nak bertaubat kepada Allah, maka dia tak boleh bertaubat lagi. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin. Kita dah biasa dengar hadis tersebut. Bila mati saja anak Adam, terputus amal. Ja'al mautu bima fi. Ja'al mautu bima fi. Saya tuan-tuan, cerita ni tak penting sangat. Tapi bila Nabi sebut ja'al mautu bima fi, dalam National Geographic dia cerita Science of Death. Kita ni tuan-tuan cukup 3 hari je mati, kuku kita akan mula tercabut. Ini berlaku dengan pasti satu masa, cuma tak tahu bila. Tercabut 3 hari dah tercabut tuan-tuan. Yang ini kita letak kuih teks ke mungkin inai-inaikan dia, tapi hanya 3 hari duduk di bawah dia akan mula tercabut.
Biji mata yang kita jaga kadang-kadang kita rasa kelat dan ketat, kita letak air more, selepas 5 hari dia mula pecah. Perut kita akan mula benyek di dalam dan keluar daripada mulut kita hanya selepas 60 hari. Daging kita akan tertanggal dan tinggal tulang-tulang putih di bawah. Ini yang confirm berlaku. Tetapi bukan itu yang saya ingat nak cerita ni tuan-tuan. Saya ingat satu masa dulu, ya, sebab Nabi pesan ni, saya buat satu program untuk satu organisasi. Saya tak terfikir, tiba-tiba lepas tu dia panggil, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz buat kursus jenazah untuk staff-staff kami? Saya pun, ya, kenapa corporate buat kursus jenazah? Dia kata, bulan sudah ada staff, dia only supply elektrik pada TNB. Jadi bulan sudah ada yang pegang kabel dan kabel tu hidup, dia ingat mati, maka renjatan berlaku. Dia kata susah rupanya kalau kita tak pandai mengurus jenazah. Saya beritahu kat dia, saya sebenarnya bukanlah mahir mengurus jenazah. Ya. Orang ada mak ayah kita buatlah, tapi saya tak mahir untuk khususkan. Tapi Ustaz dia kata tolonglah mungkin Ustaz. Okeylah, saya nak cerita ni tuan-tuan. Saya cari, nak cepat saja. Saya carilah terjumpa seorang ni, tok dia urus jenazah, ayah dia urus jenazah. Dia dah masuk ni dah 10 tahun urus jenazah. Saya kira pro lah kan. Payah nak tanding ni tuan-tuan. Tapi problem lah dia orang ni. Saya biasa berurusan dengan orang urus orang hidup, senang nak jumpa tuan-tuan. Tapi rupanya ngurus orang mati lebih sibuk berbanding orang yang ngurus orang hidup. Punya payah nak jumpa. Nak ringkasnya, sampailah alhamdulillah kami lock satu masa nak jumpa, nak meeting, nak buat, nak menerangkan. Saya boleh jumpa dia satu malam dan dia kata dalam pukul 11.30 Ustaz sampai, saya hantar location. Saya pun sampailah tuan-tuan, pukul 11.30 habis ceramah, semua pergi ikut dia punya apa tu, waste dia tu, bawa sana corner sini, ya, sampai parking, tapi titik-titik kena jalan kaki pula tuan-tuan. Saya tak tengok ke depan, saya tengok waste je, ke kanan, turn right, turn left, turn right. Dan akhir saya kata, you have reached your destination. Saya pun tengok tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan tahu kat mana? Tuan-tuan janganlah menakutkan saya, tengok saja je sebut kubur kok kuat ya. Baik. Dah belum lagi bilik jenazah. Bilik mayat. Saya pun terus call dia, Masya Allah, Ustaz kat mana ni Ustaz? Ya? Dia kata, lama Ustaz, anak-anak ada problem sikit. Dia kata dalam 12 foot settle. Tapi tak ada masalah Ustaz, dalam tu ada satu kursi besi Ustaz. Ada satu, Ustaz duduklah kat situ, insyaAllah anda sampai nanti. Ya Allah tuan-tuan, dah lah buka tu tuan-tuan, macam cerita hantu tu, dia punya karat tuan-tuan, sorang-sorang diri tuan-tuan. Barulah saya rasa tuan-tuan rupanya baca ayat kursi tertukar dengan doa bangun tidur. Ya. Ya. 3 kul jadi kuliah Al-Kafirun, tak jumpa, dia terpusing tuan-tuan. Nak ceritanya Masya Allah, sorang-sorang diri, bau semacam tuan-tuan. Cuma nasib baik dia kata kalau Ustaz dahaga, buka lah peti ais depan tu. Nasib baik dia tak cakap macam tu je tuan-tuan. Kalau saya rasa dahaga, saya nak buka peti ais banyak depan tu. Sebab depan tu apa tuan-tuan? Baik. Nak cepat saja. Dan tuan-tuan tu pukul berapa dia sampai? Hampir pukul 1. Baru sampai dengan plastik apa tu datang bergegar-gegar berpeluh-peluh. Dia pun masuk jumpa, Masya Allah, saya pun lega lah. Yalah, first saya tanya dia lah, Ustaz, yalah, buat kontrol lah, taklah macam gelisah, takut ke kan? Ustaz dah urus lama ni kan, tak bantu ke? Sebenarnya tanya tu kalau boleh lain lagi tuan-tuan. Ya. Dia kata apa tuan-tuan? Saya tak tahu lah, dia kata. Sejak dulu sampai sekarang, seko pun saya tak pernah jumpa, dia kata. Ya Allah, kenapa dia tak bagi tahu tadi pada saya kan? Patutnya kalau suruh tunggu tu dengan pesanan, saya tak pernah jumpa walau seko sejak dah puluh. Saya daripada tadi tuan-tuan, yang keluar jerangkung, semua keluar dalam kepala ni ada tuan-tuan. Yang bunyi cicak tu macam langsui tuan-tuan. Pada bunyi cicak je rupanya nak ceritanya. Baik, bukan itu yang saya nak cerita pada tuan-tuan. Saya tanya dia sebelum kami bincang tentang program tu. Saya tanya, Ustaz, kan Nabi sebut ja'al mautu bima fihi. Mati itu datang, bukan dia satu mati je, tetapi ada benda datang bersama dengan dia. Sebab saya dan tuan-tuan, bila mati ada 2 je pilihan tuan-tuan. Mati baik, mati buruk.
Bila mati ni tuan-tuan, dia tak banyak pilihan. Dua je, mati baik, mati buruk. Inilah benda yang manusia bakal tempuh. Maka saya tanya dia soalan. Saya kata, Ustaz dah urus banyak jenazah. Ustaz boleh nampak tak orang yang mati baik ataupun orang mati buruk? Dia tengok pada peti ais ni. Dia bisik kat saya. Dia kata, Ustaz, sebab dia dah urus jenazah, saya tak tahu, ribu dah tuan-tuan. Hari-hari permainan dia. Dengan perlahan dia bisik. Dia kata, Ustaz, bila urus jenazah ni Ustaz, amanah paling besar adalah menutup keaiban si mati. Anak kena tutup keaiban walau siapa pun mereka. Tapi anak nak bagi tahu pada Ustaz, wallahi boleh nampak. Saya nak bagi tahu Ustaz, setelah urus terlampau banyak, dia kata mula-mula dia nampak, mula tak perasan, lama-lama perasan, lama-lama bila perasan dia cuba tanya, tapi lama-lama dia nampak dan dia tahu dah. Pernah dia kata tuan-tuan, ni yang baik ni kan, Masya Allah, dia tak tahu, muda-muda je, biasa-biasa je. Sebab kan kita tahu bahawa al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Kita boleh kelentong satu dunia ketika kita hidup, tapi tak pada ketika kita mati. Seluruh catatan kita akan tersaksi pada ketika itu, sebab kematian akan mencatat dan kubur akan menghimpunkan segala-galanya. Dia pernah urus seorang budak muda, dia kata dia tak tahu kenapa lepas sehingga 2 bulan bau wangi pada tangan dia tak hilang. Di jalan depan orang, Ustaz pakai perfume apa? Dia dah mandi, orang masih bau wangi tuan-tuan. Banyaklah dia cerita yang lain. Termasuk dia kata bentuk cara orang yang mati dalam keadaan buruk akan ada, dia kata. Sebab tu bila dia nampak, dia kata kalaulah dia sampai uruskan jenazah dan mandikan dan tanamkan, kadang-kadang dia seorang diri tuan-tuan, kena urus seorang diri, dia leleh air mata menangis. Ya Allah, ni tuan-tuan, saya cakap ni tuan-tuan atas permukaan bumi, bukan nak masuk di alam lahat yang kita tak dapat teroka lagi tuan-tuan. Di atas muka bumi, bila Nabi sebut ja'al mautu bima fi, benda ini tuan-tuan kita akan tempuh. Kat dalam alam lain kita tak tahu tuan-tuan. Alam lain, Masya Allah, kita tak tahu. Sebab tu Masya Allah, cuba bayang bila tuan-tuan dengar macam ni tuan-tuan, bila Nabi yang sebut, bukan saya yang sebut, saya yang banyak dosa, yang banyak lemah, yang banyak lalai. Nabi yang sangat bersih hati, cakap pada manusia, ja'al mautu bima fi. Apa yang kita rasa sekarang dalam hati tuan-tuan? Saya rasa saya nak jadi baik, agar mati saya baik, agar di alam kubur saya baik, agar akhirat saya baik. Maka sekarang saya sambung hadis ini. Maka berkatalah Ubay ibn Ka'ab, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, aku cadang nak banyak selawat pada engkau ya Rasulullah. Kenapa dia tak terfikir benda lain? Kenapa tiba-tiba dorongannya adalah nak banyak selawat pada Nabi setelah Nabi ceritakan keadaan bagaimana dahsyatnya, bagaimana teruknya hari kiamat? Kenapa tiba-tiba sekarang dia bercakap, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Kenapa tiba-tiba dia terdorong nak bercerita pada Nabi, aku nak banyak selawat pada engkau ya Rasulullah? Baik, apa jawapan Nabi SAW? Nabi jawab, Ma syi'it, terpulang pada engkau. Kau nak selawat, nak banyak selawat, terpulang pada engkau. Kalau kita tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab, ya terpulang. Nabi tak suruh pun. Sebab kita punya penanda aras adalah wajib. Kalau tak wajib, sunat. Sunat tak apa, tak payah buat, tak apa. Ya. Bila Nabi kata masyikta, maka dia datang balik kepada Nabi. Maksudnya dia bertanya balik pada Nabi, ya Rasulullah, ar-rubu'a. Boleh tak kalau 1/4 daripada waktu aku yang lepas solat sunat, waktu aku yang memang aku peruntuk dalam wirid aku dalam berdoa, maka 1/4 aku nak selawat, yang lain aku nak berdoa-doa yang lain, 1/4 aku nak selawat pada engkau ya Rasulullah. Nabi kata apa? Masyid, terpulang. Wa in zitta fahuwa khairun lak. Tapi kalau kamu tambah, itu baik untuk engkau. Oh,
Jadi kalau macam tu, Masya Allah, kata dia kata, an-nisf, separuh aku nak selawat hanya pada engkau ya Rasulullah. Maka apa jawapan Nabi? Ma syi'it. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Tetapi kalau kamu tambah selawat itu lebih baik bagi engkau. Saya tak faham bila ada orang tanya, orang kata jangan banyak sangat selawat. Sekarang Nabi cakap kalau engkau tambah itu lebih baik bagi engkau. Dah separuh, tuan-tuan. Maka apa dia kata? Bila dia dengar in zitta wa in zitta fahuwa khairun laka, maka dia kata, ya Rasulullah, ats-tsulusain, 2/3 aku nak selawat, 1/3 je aku nak buat benda lain. Nabi kata apa? Ma syi'it. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kau tambah itu lebih baik untuk engkau. Baik, kalau dah 2/3 tambah lebih baik, maka dia terus kata pada Nabi, ya Rasulullah, aj'alu laka salati alaika kullah. Ya Rasulullah, kalau macam tu nak selawat saja pada engkau ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dhanbuka. Maknanya jawapan Nabi adalah, nah, sekarang barulah Allah akan buang gundah gulana yang ada dalam hatimu. Dalam hati kita ni, tuan-tuan, penuh dengan hamun. Hamun ni rasa tak senang, marah, cepat marah. Rasa bila orang dapat kelebihan, kita rasa jealous. Kemudian kita rasa cemburu, kita rasa dengki. Benda-benda yang selalu menyusahkan hati. Bila banyak selawat, kata Nabi, maka Allah akan buangkan benda tersebut daripada hati kamu. Wa yughfaru laka dhanbuka, akan diampun oleh Allah akan dosa engkau. Tuan-tuan, sebagai pengukuhan, tuan-tuan, kalau kita nak dibuang perasaan sedih, gundah gulana dalam hati ni, tuan-tuan, rasa tak best dalam hati ni, tuan-tuan, rasa nak marah ke orang, rasa macam-macam yang tak best ni, tuan-tuan, dan minta diampun, apa kita kena buat? Nak daripada hadis tadi, tuan-tuan, apa kita kena buat? Nak daripada hadis tadi, kalau kita rasa nak lapang hati kita, nak diampun dosa kita, apa kita kena buat? Bukan selawat. Banyak selawat. Sama ke dengan selawat dengan banyak selawat? Tentu tak sama. Kalaulah dengan selawat yang macam kita ni saja, yang konon janganlah banyak-banyak, nanti ghulu lebih pada Allah, nanti Masya Allah. Kalaulah itu, maka tentulah kali pertama ar-rubu'a, maka Nabi kata idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dhanbuka. Tetapi dah tambah separuh, dah tambah satu, tambah semua selawat, baru Nabi kata, maknanya kita ni kenapa jadi susah, kenapa jadi tak best, kenapa hati tak senang? Rupanya kerana apa? Sebab mungkin tak banyak selawat. Tak banyak selawat pada Nabi. Dan yang lebih malang adalah dosa kita yang tak terampun, dan salah satu cara dosa kita diampun oleh Allah tak lain tak bukan adalah memperbanyakkan selawat. Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya nak masuk kepada berikutnya. Saya suka nak kongsi sebuah hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibn Hibban. Dalam Sunan Ibn Hibban. Ya, saya harap ya Allah, tuan-tuan tolong aminkan saya, tuan-tuan. Ya Allah, rezekikanlah kami banyak selawat pada Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik kepada kami sampai ringan lidah kami untuk selawat pada Rasulmu, ya Allah. Dan yang lebih penting, ya Allah, jadikanlah hati ini sayang pada Nabimu. Saat sayang, mudahlah kami selawat pada Rasulmu, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab yang tak ada pada kita yang payah selawat adalah taufik. Saya masih ingat lagi, saya forum satu masa, Ustaz. Tiba-tiba ada seorang tanya soalan. Macam ni lah, dia santai je. Ada seorang tanya soalan pada kami lah, saya kebetulan duduk, dan kemudian ada seorang ustaz lagi. Dia tanya, Ustaz, kenapa ya seorang tu payah sangat nak selawat pada Nabi? Soalan tu, tuan-tuan, bila saya dengar saya dah tunduk dah. Saya mula muhasabah daripada saya bangun tidur sampai sekarang malam, berapa banyak saya selawat pada Nabi. Mungkin banyak sembang, banyak cakap, banyak komentar, banyak justifikasi. Tetapi banyak mana selawat saya dah mula tunduk, ya Allah, soalan itu untuk aku sebenarnya. Dan kemudian dia tanya lagi soalan, kenapa ya bukan sekadar dia tak nak selawat, kadang-kadang rimas orang selawat. Bukan sekadar dia tak nak selawat, tetapi orang selawat dia rasa tak selesa, rasa rimas orang berselawat. Memang benar kan, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan
baca apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir bila menceritakan tentang kelahiran Nabi SAW. Ibn Katsir memuqaddimahkan daripada Ibnu Katsir, dia kata iblis laknatullah meratap meraung dalam keadaan marah pada 4 keadaan. Menangis ni tuan-tuan dia banyak dia punya apa? Ya, kadang-kadang kita dengan orang rumah kita kan, kita cakap sesuatu, dia pun cakap sesuatu, kita nak sesuatu, dia nak sesuatu yang bertemu, lalas dia menangis tuan-tuan. Dia menangis tu kenapa? Sedih ke? Dia menangis sebab marah. Tapi nak cakap payah, maka mudahnya menangis. Kita yang tak faham, lembut hati isteriku, ya Allah, mudah mengalirkan air mata. Iblis tuan-tuan, tak tertiba pula. Ni saya buat contoh tadi. Kita pun dalam keadaan sama, kadang-kadang geram sangat sampai menangis. Iblis menangis sebab terlampau geram pada 4 keadaan. Kata Ibn Katsir, yang pertama saat dia dilaknat oleh Allah. Mana dia tak menangis? Dia dah sujud setiap tempat di bumi, dia dah sujud tuan-tuan, termasuk di tempat kita putrahan. Iblis begitu bersungguh-sungguh taat pada Allah. Takkanlah satu je perintah Allah aku kena laknat oleh Allah. Marah dia. Dan dia meratap kali kedua saat dia diusir keluar daripada syurga. Ketiga, hari lahirnya Rasulullah. Hari lahirnya Nabi ini, Ibn Katsir kata bahawa hari lahirnya Nabi, hari itu iblis meratap dengan marah bukan main, sebab dia tahu apa yang berlaku. Sebab itu yang paling benci Nabi adalah iblis. Kalau kita tengok Abu Jahal, itu semua adalah yang dicucuk-cucuk oleh iblis. Maka sampailah kiamat, iblis akan cucuk supaya, tuan-tuan, kalau orang benci tuan-tuan, sebut nama senang ke? Kita alhamdulillah saya harap janganlah kita ada benci pada sesiapa pun. Tuan-tuan tolong, tuan-tuan, amin. Janganlah dalam hati ni ada benci pada sesiapa pun, ya Allah. Sebab orang bila benci tuan-tuan, apa rasa? Seronok nak dengar nama orang tu? Allah menggelitis dengar. Apatah lagi tiba-tiba dipuji, disanjung, dikenang, diingat. Baik. Dan yang terakhir, just nak cukupkan saja, maka kata Ibn Katsir ketika turunnya suratul Fatihah yang Imam baca tadi, yang kita baca sama-sama, sebab dia sangat besar erti dan maknanya. Jadi soalan tu ditanya. Yang pertama, tak selawat. Yang kedua, tak senang orang selawat. Yang ketiga, saya tak tahu ni, memang saya tak tahu. Dia kata ada orang pergi Madinah tapi tak nak pun ziarah makam Nabi. Semayang masjid Nabi sebab ada kelebihan, tetapi tak nak pun ziarah makam Nabi. Maka dia tanya soalan. Saya dah tunduk dan menangis dah tuan-tuan. Dan Ustaz ni jawab, tuan-tuan tolong dengar jawapannya. Sebelum tuan-tuan dengar jawapan dia, tuan-tuan saya nak baca hadis Nabi. Riwayat Imam Muslim daripada Muaz ibn Jabal. Muaz bin Jabal tanya pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan itu akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka? Ya Rasulullah, ikhbirni bi'amalin yudkhilul jannah wa yub'iduni 'anil nar. Nabi kata, ya Muaz, laqad sa'alta an azim fa innahu yasirun ala man yasarahu Allah Ta'ala alaihi. Hadis ni panjang, tak Abdullah nak tusyuk sampai habis, tapi saya nak bawa depan tu je sebelum Ustaz ni jawab. Sekejap Ustaz. Ya. Kata Muaz, wahai Rasulullah, apakah amal yang memasukkan aku dalam syurga, menjauhkan aku daripada neraka? Nabi kata, engkau bertanya soalan yang sangat besar wahai Muaz. Fa innahu yasirun. Ingat, satu benda itu akan jadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan dia. Baik, sekarang ni Ustaz nak jawab. Dia kata apa dia? Sebab yang tanya tadi macam penuh sedih tentang orang. Maka dia kata, anta yang tanya, anta jangan sedih orang tak nak selawat pada Nabi. Anta jangan sedih orang yang dia rimas tak suka orang selawat pada Nabi. Kamu jangan sedih orang yang hatta pergi ke Madinah, dia tak nak ziarah pun makam Nabi. Sebab bukan dia yang tak nak pada Nabi, tapi Nabi yang tak nak pada dia.
Bukan dia tak nak pada Nabi, Nabi tak nak pada dia. Sebab tu Allah payahkan kita nak selawat pada Nabi. Kita rasa tawa tentang Nabi, kita rasa tak selesa bila bercakap tentang Nabi. Bila orang puji-puji Nabi SAW, tala'al badru alaina. Badrun, yang menyebut Badrun adalah para sahabat Nabi. Bila kita dengar, kita rasa apa nak cerita lebih tentang Nabi. Kita takut bukan kita yang tak nak pada Nabi, tetapi sebenarnya Nabi yang tak nak. Cuba bayang tuan-tuan sekarang boleh dabik dada sebab makan cukup, kereta cukup, rumah kita besar. Tapi ketika kita reput di alam kubur, kita bangun pada hari kiamat, saat itu cuba bayang kalau Nabi kata, aku tak nak pada dia, tuan-tuan. Apa yang ada lagi bagi kita? Dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi, dalam hadis riwayat Muslim, awwalu syafi', akulah yang pertama memberi syafaat, kata Nabi. Kan itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sebab itulah ulama dulu kan diadakan majlis ini bukan untuk apa sebenarnya, supaya kita umat yang dah jauh daripada Nabi akan mengingat sudut-sudut yang kita perlukan ketika kita hubungan kita dengan Nabi SAW. Sebab doa Nabi, Allah turunkan rahmat atas nama Nabi, itu ada tuan-tuan, tetapi sejauh mana kita mengambilnya. Saya tuan-tuan, saya daripada Jerantut. Sebab tu bila saya datang ke sini tuan-tuan tengok bandar, memang teruja lah sikit tuan-tuan. Kami kat kampung dulu masa kecil tuan-tuan, hari Jumaat tuan-tuan, biasa kalau tu orang suka sedekah, dan mereka suka sedekah pisang. Saya tak tahu kalau orang bandar dia ada tak suka sedekah pisang hari Jumaat tuan-tuan. Ada juga. Oh Masya Allah. Tengok kan orang bandar ambil hati orang kampung kan, supaya orang kampung tak rasa macam kampung sangat kan. Oh, ada ya. Baik, kalau saya nak tanya tuan-tuan, bila orang bawa sedekah pisang, sebenarnya siapa yang dapat pisang itu? Siapa yang dapat pisang itu? Ya? Kita ada AJK, kita ada imam, kita ada siap, kita ada haji-haji. Siapa yang dapat pisang itu tuan-tuan? Jawapannya adalah siapa yang ambil pisang tu. Imam takkan dapat kalau dia tak ambil. Yang datang awal tak dapat kalau dia tak ambil. Orang keluar awal pun tak dapat. Yang ambil pisang itu. Begitulah rahmat Allah. Begitulah berkat yang Allah nak bagi. Sebenarnya kita take for granted bahawa mesti dapat. Tak. Siapa ambil. Dan doa Nabi pada kita tuan-tuan dah ada dah sebenarnya. Maka saya nak mungkin ni doa. Tadi saya nak bacakan hadis yang saya katakan saya nak sebut dalam riwayat daripada Ibn Hibban dalam sunan dia, dan Nabi SAW. Kisah ni daripada kisah yang sedih juga tuan-tuan, tapi saya nak potonglah sebab masa saya tengok jam saya. Tuan-tuan sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa ya? Ya, sebab saya faham. Tuan-tuan tengok jam kat mana tuan-tuan? Mana? Ada. Untuk makluman tuan-tuan, pihak surau kita sangat jaga tuan-tuan. Untuk jaga tuan-tuan, dia letakkan 1 jam khas untuk penceramah. Sebab tu bila saya tanya, tuan-tuan tak nampak kan? Sebab itu bukan untuk tuan-tuan, itu untuk penceramah tuan-tuan. Supaya penceramah agak-agak lah kan? Jamaah ni kan penat, esok mereka mungkin nak bekerja kan? Jadi semua yang dikasih sekalian, saya nampak jam itu insya-Allah. Jadi masa yang ada tu makin pendek lah nampaknya. So izinkan saya baca hadis Nabi SAW. Kisah ini daripada Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan mungkin kata kan tak minta izin pun, dan tuan-tuan minta izin hanya sekali. InsyaAllah. Baik, semua yang saya hormati, marilah saya kira kita dengar hadis ini, dan kalau boleh dengarlah dengan hati yang terbuka, hati yang bukan hanya tahu tentang Nabi tetapi nak sayang pada Nabi. Sebab sayang itulah yang tarik rahmat tadi. Tarik rahmat. Kan Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi rahmat itu akan dapat pada orang ambil dia. Rahmat memang ada, tapi siapa ambil rahmat seperti pisang tadi. Baik. Dalam hadis ini semua yang dikasihkan kisah daripada cerita Sayyidatina Aisyah. Qalat, mana Sayyidatina Aisyah qalat. Kata Sayyidatina Aisyah, lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tibi nafsin. Qultu ya Rasulullah, ud'ullah li
Sayyidina Aisyah tuan-tuan, ketika Nabi kan dah mula sakit, berselang-seli antara Nabi dalam keadaan tenat dan sihat, dan Sayyidina Aisyah kata, satu keadaan aku tengok Nabi dalam keadaan tibi nafsin, maknanya dalam keadaan elok, ya, maka aku terus bisik pada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah ya Rasulullah doakan aku, minta engkau doa pada Allah untuk aku ya Rasulullah. Nabi tuan-tuan, bila Sayyidina Aisyah minta doa, dia terus menadah tangan dan berdoa, Allah maghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Maka Nabi menadah tangan, wahai Allah, ampunkanlah Aisyah segala dosanya yang terdahulu dan kemudian, apa yang nyata dan yang tersembunyi. Fadhahikat Aisyah hatta Aisyah radhiyallahu anhu dhahikat, maknanya terlampau gembira bila Nabi mendoakan kepada dia, hatta saqata ra'suha fi hijriha. Sampailah Aisyah tu terlampau suka ni sampai kepalanya tunduk pada ribanya. Min ad-dhahik. Kerana apa? Sebab terlampau gembira sangat itu. Maka Nabi bila melihat Aisyah, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ayasurruki doai? Ayasurruki doai? Adakah engkau gembira wahai Aisyah dengan doa aku? Maka Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tak gembira dengan doa daripada engkau ya Rasulullah. Tuan-tuan sekarang tolong dengar jawapan Nabi, wahai Aisyah. Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Wahai Aisyah, demi Allah, itulah doa aku untuk umat aku, kata Nabi, pada setiap aku menunaikan solat. Ketika lepas solat kita belah macam tu je tuan-tuan. Ketika kita tak mungkin nak banyak nak selawat pada Nabi, setiap lepas solat Nabi tadah tangan, ya Allah, ampunkanlah bagi umat aku ya Allah, ampunkanlah bagi umat aku ya Allah sebarang dosanya ya Allah, yang terdahulu, yang terkemudian, yang nyata, yang sembunyi, semua yang saya kasih sekalian. Maka sebab itu, marilah sama-sama kita mengambil doa tersebut. Rahmat yang Allah berikan kepada Nabi dengan paling tidak tuan-tuan, yang pertama tadi selawat, yang pertama selawat, yang kedua, marilah sama-sama tuan-tuan, saya nak bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga daripada Imam Tirmizi dalam sunan dia, daripada Jabir bin Abdullah. Nabi kata, inna min ahabbikum ilayya, inilah tuan-tuan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq. Kata Nabi, orang yang paling aku sayang dan akan duduk dengan aku paling dekat pada hari kiamat. Siapa dia tuan-tuan? Siapa di kalangan kamu, kata Nabi, yang paling mulia akhlaknya. Jadi tuan-tuan, Nabi tak kata orang paling alim. Kalau alim tetapi akhlak tak mulia, Nabi tak sayang dan tak duduk dekat dengan Nabi. Bukan orang paling kaya, bukan orang berpengaruh, bukan. Tetapi siapa di kalangan kita orang yang paling mulia akhlaknya. Saya doa pada Allah semua yang dikasihi sekalian, marilah atas nama kita nak ikut Nabi, banyak selawat pada Nabi, banyak kita itu berakhlak dengan akhlak Nabi. Dan kalau tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak buat tuan-tuan, apa akhlak yang kita nak mulakan tuan-tuan di surau kita ini? Tolong saya tuan-tuan, sebab kita tak nak hanya ya, tetapi ada benda yang kita nak buat. Apa akhlak tuan-tuan? Satu yang tuan-tuan kita sama-sama nak buat, kita azam dan tekad nak ikut. Sebab Nabi dah sebut, orang ini paling aku sayang, dekat dengan aku. Dekat bermaksud Nabi nak bagi syafaat. Boleh bagi cadangan kat saya tuan-tuan? Akhlak yang paling mudah yang kita boleh amal dalam surau kita. Ya, sama-sama jaga kebersihan. Okey, insya-Allah. Lagi-lagi tuan-tuan, tengok tuan-tuan kan suka macam tu kan, jangan jawab, nanti jawab dia panjang. Tuan-tuan, memang saya nak berhenti dah tuan-tuan, bagi cepat dengan jawapan. Saya baru ada satu jawapan, mungkin ada lagi tuan-tuan yang mudah, tuan-tuan, yang mudah. Boleh tak saya cadangkan tuan-tuan, untuk kita bila masuk saja dalam suasana surau kita, marilah kita beri senyuman yang paling manis kepada seluruh saudara-saudara kita. Ini akhlak tuan-tuan, akhlak yang paling ringan, akhlak yang paling mudah. Beri senyuman paling manis kepada saudara kita. Sebab kita dah terbiasa tuan-tuan, dah terbiasa kita tengok muka sahabat kita, kita tak senyum. Sedangkan Nabi mengajar beri senyuman paling manis. Boleh tuan-tuan, insya-Allah? Amin tuan-tuan. Kita buat kempen habis-habisan tuan-tuan. Buat kempen, masuk saja Baitur Rahman, senyum.
Masuk senyum. Kerana kenapa Nabi suruh senyum tuan-tuan? Sebab senyum ini kunci kepada ukhuwah dan kasih sayang. Surau bukan hanya menghimpunkan jasad tetapi menghimpunkan hati. Baik, kerana itu semua yang dikasih sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu. Semoga ada baiknya. Dan sorry, selawat. Yang kedua, akhlak Nabi. Yang ketiga, dalamilah ilmu yang bermanfaat yang banyak dalam agama kita. Ya, setiap kita mendalami agama. Saya takut orang kata, oh, nak kenal Nabi, baca Syama'il Muhammadiyah. Itu baru ikut Nabi. Itu baru nak kenal Nabi, tuan-tuan. Belajarlah fiqh. Sebab setiap yang dalam bidang fiqh itu, yang mengarangnya adalah ulama-ulama yang takut pada Allah, yang sayang pada Nabi. Mereka tak. Sebab itu bila kita belajar ilmu fiqh, sebenarnya kita dekat dengan Nabi. Kita belajar ilmu tauhid, kita makin dekat dengan Nabi. Kita belajar ilmu tafsir, kita makin dekat dengan Nabi. Jangan hanya kata, oh, ilmu hadis sahaja, baru orang tu dekat dengan Nabi. Semua yang dikasih sekalian, sebab itu kita perlukan ilmu yang bermanfaat. Okey ke? Baik, semua yang dikasih sekalian, saya rasa cukuplah sekali itu daripada saya, hamba Allah yang faqih dan ta'if ini. Semoga ada majlis, semoga ada baiknya dalam pertemuan kita pada petang ini, pada malam ini. Saya pertama ucap terima kasih pada semua. Yang kedua, ampun maaf pastinya tuan-tuan, perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan di hadapan dan saya bercakap, apabila ada lemah saya memohon kemaafan. Boleh tuan-tuan maafkan saya? Nampak separuh memaafkan nampaknya, ya. Dan tuan-tuan lah sekali, tuan-tuan rasa tak yang kita duduk ni adalah satu majlis ibadah yang berpahala? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah tuan-tuan rasa bahawa kita duduk ni sebenarnya majlis ilmu ni majlis yang ibadah dan berpahala? Rasa ke? Baik tuan-tuan, kalau itu tuan-tuan rasa, boleh tak tuan-tuan cakap dalam hati, wahai Allah, jadikanlah ini pahala yang aku hadiahkan pada ayah dan ibuku, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah pahala daripada amal kami duduk pada malam ini bercerita tentang Nabi, berselawat tentang Nabi. Pahalanya ya Allah kami hadiahkan kepada ayah dan ibu kami, ya Allah. Tuan-tuan, saya takut saya terlupa cakap benda penting. Apa benda penting? Allah tak redha kita sehingga mak ayah kita redha pada kita. Jadi tuan-tuan, dan jangan sampai cakap, oh mak saya dah meninggal 20 tahun, 50 tahun. Walau 50 tahun mereka telah meninggal dunia, tuan-tuan, kita tetap ada hubungan yang segar. Hanya kita lupa dan dilupakan oleh syaitan. Saat kita buat baik pada mak dan ayah, saat kita buat baik pada manusia yang kita pernah menumpang dalam rahimnya satu masa, saat kita buat baik pada orang yang kita tak pernah bayar titis darah yang mengalir dan tersimbah ketika kita lahir, tuan-tuan, maka Allah lihat kita dengan pandangan kasih sayang. Itulah ajaran Nabi. Itulah yang kita sama-sama buat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.